Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung bab 9 iaitu garis lurus. Okay, apa itu persamaan garis lurus? Okay, awak kena ingat persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. Ini awak wajib kena ingat. Y sama dengan MX tambah C. Okey, M tu ialah kecerunan. Manakala C itu ialah pintasan Y. Okey, cikgu ulang. M tu ialah kecerunan manakala C tu ialah pintasan Y. Okey, kita lihat contoh supaya awak lebih faham. Okey, contoh 1 dia kata, tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus. Okay, A, Y sama dengan 2X tambah 9. Okay, jadi awak kena ingat balik persamaan garis lurus tadi yang cikgu suruh awak ingat tu. Y sama dengan MX tambah C. Di mana M tu ialah kecerunan. Manakala C tu ialah pintasan Y. Okay, sekarang dia nak kecerunan dan pintasan Y. Maksudnya dia nak nilai M dan nilai C. Okay, Y sama dengan 2X tambah 9. Jadi awak bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okay. Awak boleh tulis ke atas dia Y sama dengan MX tambah C. Jadi nilai M dia ialah 2 lah. Manakala nilai C ialah 9. Okay, jadi kecerunan sama dengan 2. Pintasan Y dia ialah 9. Okey, yang B diberi 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okey, kalau kita lihat yang dia bagi ni tak sama dengan Y sama dengan MX tambah C sebab perkali Y ni ialah 1. Tapi yang ni 3Y, perkali dia 3. Jadi kita kena jadikan perkali Y ni ialah 1 dulu. Okey, jadi dalam contoh yang dia bagi ni, dia bahagi dengan 3. Semua dia bahagi dengan 3. Supaya perkali Y ni dia jadi 1. Okey, bila dia bahagi 3, ini kita dah boleh potong kan? Okey, tinggal Y. Okey, jadi negatif 2 per 3. Okey, negatif 2 per 3X tambah dengan, okey, 12 bahagi 3 kita akan dapat 4. Okey, kalau kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C, samalah. Jadi ini Y sama dengan, ini M dia. M, okey, ini X tambah dengan 4 ni adalah C. Jadi dia punya M iaitu kecerunan dia ialah negatif 2 per 3. Manakala C adalah 4. Jadi awak kena tukar baliklah. M tu apa? Kecerunan kan? Awak tulislah kecerunan sama dengan negatif 2 per 3. C tu ialah pintasan Y. Dan pintasan Y ialah 4. Okey, jadi awak cuba jawab dulu. Buku kerja muka surat 119. Okey, yang A tu. Cuba jawab dulu ya. Okey, dah jawab kan? Jadi kita semak. Dia kata nyatakan kecerunan iaitu M dan pintasan Y iaitu C bagi setiap garis lurus berikut. Okey, nombor 1 dia bagi Y sama dengan 2X tolak 7. Jadi awak bandingkan dengan persamaan am tadi. Y sama dengan MX tambah C. Jadi ini Y kan? Y sama dengan, okey, ini M. M dia sama dengan 2 lah. M sama dengan 2. Okey, ni X sama dengan X. C dia ialah awak ambil sekali tanda negatif dia ni. Sebab sini tambah kan. Sini tolak. Jadi awak ambil sekali negatif ni. Jadi C sama dengan negatif 7. Senang je kan. Awak hanya perlu bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey, nombor 2 ni pun sama. Semak jawapan awak. Awak bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi, M dia ialah
Ni negatif 5. Jangan ambil X sekali. X tu bukan M kan. Dia nak M. Jadi M dia sama dengan negatif 5. Manakala C tu ialah 6. Okay, kalau positif tu tak perlu ambil lah. Tanda positif tu. Kalau negatif awak perlu ambil negatif. Okay, nombor 3. Okay. Kalau kita lihat kat sini, dia punya perkali Y ni ialah 5. Okey. Kalau persamaan arm, dia tak ada perkali dia 1. Okay. Jadi macam mana awak nak tukar kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C? Awak perlu bahagi dengan 5 sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, jadi awak kena bahagi 5. Per 5, ni pun per 5, semua per 5 lah. Setiap sebutan tu kena bahagi dengan 5. Jadi yang ni awak dah boleh potong, tinggal Y sama dengan, okay, 3 per 5X, okay, tambah dengan 15 bahagi 5, kita dapat 3. Jadi awak bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan, okay, ini M tambah dengan C. Okay, ini adalah C. Jadi M sama dengan 3 per 5. C sama dengan 3. Okay, nombor 4 pun sama. Bila awak tengok Y ni, perkali dia bukan 1. Awak kena jadikan dia 1. Jadi kalau 2Y, macam mana kita nak jadikan dia Y? Sebab kita nak dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, kan? Jadi kita kena bahagi 2. Okay, semua awak kena bahagi 2. Jadi yang ni boleh potong, tinggal Y sama dengan, okay, yang ni dia jadi negatif, okay. Negatif X tu bermaksud negatif 1X, kan? Okay, kita ambil nombor. Kita letak kat depan, negatif 1 per 2X. Okay, negatif 1 per 2X tolak dengan 5 per 2. Okay, lepas tu awak bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Jadi M dia ialah ini, kan? Negatif 1 per 2. C tu awak ambil sekali lah tanda negatif ni. Negatif 5 per 2 ni ialah C. Jadi awak tulis baliklah. M sama dengan negatif 1 per 2. C sama dengan negatif 5 per 2. Okay, nombor 5. Okay, cek jawapan awak. Betul tak? M dengan C. Okay, sama juga. Okay. Dia punya perkali Y ni ialah negatif 3. Okay? Negatif 3. Kita nak Y. Y sama dengan MX tambah C. Cikgu ulang banyak kali dah. Y sama dengan MX tambah C ni supaya awak ingat. Sebab dia memang awak kena ingat. Dan kena ingat jugalah M ni kecerunan, C tu ialah pintasan Y. Okay, jadi nak jadikan dia Y, kita kena bahagi dengan berapa? Dia punya perkali ni negatif 3, jadi kita bahagi dengan negatif 3 lah. Semua ni bahagi dengan negatif 3. Bahagi negatif 3, bahagi negatif 3. Okey, yang ni kita boleh potong, tinggal Y sama dengan, okey, negatif 2 bahagi dengan negatif 3. Negatif bahagi negatif, dia jadi positif, kan? Dia jadi 2 per 3X. Okey, ni positif. Positif bahagi dengan negatif, kita dapat negatif, kan? Negatif 4 per 3. Kita ingat baliklah kalau operasi darab dengan bahagi. Kalau positif bahagi positif, jawapan dia positif. Kalau positif, kalau negatif bahagi negatif, kita dapat positif. Tanda yang sama kita dapat positif. Kalau tanda yang berlainan, positif bahagi negatif, kita dapat nombor negatif. Kalau negatif bahagi dengan nombor positif, kita akan dapat nombor negatif. Ingat, ni je. Tanda yang sama, kita dapat positif. Tanda yang berlainan, kita dapat negatif. Okey, jadi M dia ialah, kita bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. M dia ialah 2 per 3, manakala C dia ialah negatif 4 per 3. Awak tulis balik. M sama dengan 2 per 3. C sama dengan negatif 4 per 3. Okay, jadi semaklah jawapan awak. Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, awak buat pembetulan.
Okey, seterusnya kita lihat contoh 2. Nyatakan nilai H bagi garis lurus bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, dia nak nilai H. Okey. Yang ini basic ya, tingkatan 2 awak dah belajar berkenaan dengan fungsi kan, fungsi. Jadi, untuk koordinat ni tak ada masalah lah. Cikgu rasa tak ada masalah ha. Semua dah tahu nak menyatakan koordinat. Okey, kita tengok koordinat bagi P, sini P. Okey, kalau koordinat dia kita kena nyatakan kedudukan X dulu baru Y kan. Jadi X dia ialah 3, Y dia ialah 6. Okey, sebab sini nilai dia 6. Jadi Y dia 6, X dia 3. Okey, yang tengah-tengah ni dia punya koordinat X dia ialah 0, Y dia ialah 6. Okey, kalau sebelah sini, dia punya X ialah, kita tengok pada paksi X lah, negatif 2. Manakala nilai Y dia adalah 6. Jadi sekarang dia nak nilai H. Okey, jadi persamaan garis lurus bagi yang ni, Y sama dengan berapa? Kita kena lihat kepada paksi Y lah. Okey, kalau garis lurus ni semua, Y dia adalah berapa ni? 6 ke? Jadi Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan garis lurus bagi ni lah, bagi yang mendatar macam ni. Jadi nilai H dia adalah 6. Ni. H sama dengan 6 kerana garis lurus Y sama dengan 6 sentiasa berjarak 6 unit dari paksi X. Okey, Y sama dengan 6 tu bermaksud dia jarak dia 6 unit dari paksi X. Okey, kalau yang A ni dia melintang. Sekarang kita tengok kalau garis lurus tu menegak. Okey, kalau menegak, kita tengok koordinat P. Okey, koordinat P ni sama juga kita kena nyatakan koordinat X dulu baru Y. Jadi X dia ialah 4. Dia dah tulis 4 kan. Jadi 4. Y dia ialah 8. Ni 8. Okey, kemudian yang kat tengah ni, dia punya X ialah 4, Y dia ialah 4. Q, X dia ialah 4, Y dia 0. Jadi dia bagi garis lurus ni. Okey, garis lurus ni dia sentuh paksi X kan. Jadi X sama dengan berapa lah. Kalau yang ni, garis lurus ni dia sentuh Y. Dia sentuh paksi Y, maka Y sama dengan 6. Jadi kalau ini dia sentuh paksi X, maka X sama dengan berapa ni? Awak tengok semua nilai dia berapa ni? Semua 4. Jadi X dia sama dengan 4. Jadi H dia sama dengan 4 lah. H sama dengan 4 kerana garis lurus X sama dengan 4 sentiasa berjarak 4 unit dari paksi Y. Ni. 4 unit dari paksi Y. Kalau Y sama dengan 6 tu bermaksud 6 unit dari paksi X. Okey. Jadi lain kali kalau tengok garis lurus tu disentuh paksi Y, jadi persamaan garis lurus dia tu ialah Y sama dengan 6. Kalau garis lurus tu sentuh paksi X, maka awak kena tulis X lah. X sama dengan 4 lah, bergantung kepada nilai yang diberi. Okey, jadi cikgu nak awak try dulu jawab latihan muka surat 119 buku kerja yang B tu. Cuba jawab dulu. Okey, dah jawab Okey, nombor 1. Berapa nilai X dan Y dia? Okey, kita semak Okey. Kita ada 2 garis lurus. Yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. Okey, yang pertama ni Y sama dengan H. Okey, sebab apa dia buat Y? Sebab garis lurus ni dia sentuh paksi Y kan? Dia sentuh paksi Y. Jadi nilai Y dia kat sini ialah 2. Jadi Y sama dengan 2. Jadi H dia berapa? 2 lah. H sama dengan 2. Dia nak nilai H dan nilai K. Okey, sekarang yang kedua sama juga. Dia sentuh paksi Y. Okay, ni paksi Y kan? Garis lurus ni sentuh paksi Y pada negatif 4. Jadi Y sama dengan negatif 4. Jadi K sama dengan negatif 4. Okey, yang kedua.
Okey, sekarang kita ada dua garis lurus. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, yang pertama ni, kenapa dia tulis X? Sebab garis lurus ni dia sentuh pada paksi X. Sama juga dengan yang kedua ni. Garis lurus ni dia menyentuh paksi X. Jadi dia tulis X sama dengan berapa. Jadi kita tengok nilai X kat sini lah. Okey, jadi X dia sama dengan negatif 6. Jadi H dia sama dengan negatif 6. Okey, yang kedua, X sama dengan berapa nilai dia? X dia kat sini 2. Jadi K tu sama dengan 2. Ni senang saja. Ingat, kalau dia kata Y sama dengan berapa, maksudnya garis lurus tu sentuh Y lah. Kalau X sama dengan berapa, maksudnya garis lurus tu sentuh X. Okey, sekarang kita pergi kepada subtopik seterusnya. 9.1.2, kita nak tukar persamaan garis lurus ni dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan C. Okey, tadi cikgu suruh awak hafal bentuk ni kan. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah bentuk arm. Kemudian dia suruh tukar kepada bentuk ni yang kedua ni. AX tambah Y tambah BY sama dengan C dan yang seterusnya dia suruh tukar kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, di mana A tu tak boleh kosong, tak boleh sama dengan kosong. B juga tak boleh sama dengan kosong. Okey, kita terus kepada latihan muka surat 120. Okey, kita tengok contoh. Okey, baca arahan dia dulu. Dia kata, tulis persamaan garis lurus berikut dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekarang dia bagi dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Dia suruh tukar kepada bentuk yang pertama, bentuk ni, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dan yang kedua, dia suruh tukar dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita lihat contoh. Dia bagi soalan 2X tambah 5Y sama dengan 10. Okey, sama kan dalam bentuk ni. AX, ini 2X. BY tu 5Y sama dengan C. C tu 10. Jadi kita nak tukar kepada bentuk ni. Okey, senang je. Kalau dia nak tukar kepada bentuk ni, awak kena jadikan yang C kat belakang tu, dia jadi 1. Okey, jadi soalan dia 2X tambah 5Y sama dengan 10. Awak jadikan dia 1. Macam mana nak jadikan 1? Dia tulis dia dibahagikan dengan 10 supaya mendapat nilai 1. Kalau 8 kat sini bahagi 8 lah. Kalau 10 bahagi 10. Okey, jadi semua sebutan dalam persamaan ni awak kena bahagi 10. Jadi dia bahagi 10, bahagi 10, bahagi 10. Jadi 2 per 10 tu awak boleh permudahkan. Okey, awak permudahkan. Dia jadi 5. Jadi 1 per 5 X tambah dengan hak ni. Ini jadi 1, hak ni jadi 2. Okey, jadi Y per 2 sama dengan 10 bagi 10 kita dapat 1. Okey, itu bentuk yang pertama. Yang kedua, dia nak bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi, dia bagi soalan dia 2X tambah 5Y sama dengan 10. Jadi, langkah pertama, cikgu nak awak letak Y sahaja kat depan. Ni. Yang ada sebutan Y ni duduk kat depan. Yang X ni awak kena pindahkan ke sebelah kanan. Kalau pindah yang positif ni dia jadi negatif lah. Ataupun dia jadi tolak. Jadi 5Y sama dengan negatif 2X tambah dengan 10. Okey, sekarang kita nak Y berkali 1. Bukan berkali 5. Jadi kita kena bahagikan dengan 5. Semuanya kena bahagi dengan 5. Nah, ni dia tulis bahagi dengan 5. Jadi bahagi 5, bahagi 5, bahagi 5. Jadi 5 per 5 ni kita boleh potong. Dia jadi Y. Kemudian sama dengan negatif 2 per 5X tambah dengan 10 bahagi 5 kita dapat 2. Jadi samalah. Y sama dengan, hak ni M ke? Okey, ni M. X tambah dengan C. 2 tu adalah C. Jadi samalah bentuk dengan yang dia nak ni.
Okey, jadi awak cuba jawab nombor 1, 2 dan 3 dulu. Okey, nombor 1 awak cek jawapannya, awak dah jawab. Okey, sekarang kita nak bentuk ni sama dengan 1. Jadi yang 6 tadi kita kena bahagi dengan 6. Semua kena bahagi dengan 6. Okey, 3x tambah 2y sama dengan 6. Jadi semuanya kita kena bahagi 6 supaya dapat 1. Okey, 3 dengan 6 kita permudahkan, dia jadi 1/2x. Ataupun kita boleh tulis x per 2. Tambah dengan, okey, 2 dengan 6 bagi 2 dapat 1. 6 bagi 2 kita dapat 3. Jadi y per 3. 6 bagi 6 sama dengan 1. Okey, siaplah. Senang je, okey. Nampak je susah. Tapi sebenarnya dia senang. Okey, kemudian kita tukar kepada y sama dengan mx tambah c. Okey, 3x tambah 2y sama dengan 6. Okey, ini soalan dia. Kita kena letakkan y sahaja di depan. Jadi 3x ni pindah ke kanan. Jadi 2y sama dengan 3x tu bila pindah dia jadi negatif 3x. Lepas tu tambahlah dengan 6. Okey, sekarang kita nak y. Kita kena bahagi dengan 2 lah. Supaya perkali y ni dia tak jadi 2. Dia jadi 1. Jadi bahagi 2. 2y bahagi 2. Negatif 3x pun bahagi 2. 6 pun bahagi 2. Jadi ni awak boleh potong. Dia tinggal y sama dengan negatif 3/2x. Tambah dengan 6 bahagi 2 tu dapat 3. Okey, siaplah. Okey, cek jawapan ya. Nombor 2 ni kita kena bahagi 12 lah. 4x tolak 3y sama dengan 12. Kita kena bahagi 12. Bahagi 12, bahagi 12. Sebab kita nak jadikan 1 ni. Okey, 4/12 kita permudahkan. 12 bagi 4, 3. Ni 3, 1 bagi 3, 4. Ni jadi 1. Jadi 1/3x ataupun awak tulis x per 3. Sebabnya bentuk ini kan, x per 3. Okey, tolak. Jangan tulis tambah pula walaupun dia nak tambah kat sini. Tapi nilai dia tolak. Kena tulis tolak lah. Tolak y per 4 sama dengan 1. Okey, siap. Okey, yang seterusnya dia nak bentuk y sama dengan mx tambah c. Okey, jadi kita pindahkan dulu x sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ni tinggal y lah. Negatif 3y sama dengan negatif 4x tambah dengan 12. Okey, jadi kita nak y. Kita kena bahagi negatif 3. Semua kena bahagi negatif 3. Jadi yang ni dah potong tinggal y. Okey, negatif, nombor negatif bahagi nombor negatif dia jadi positif kan. 4/3x. Okey, ni nombor positif bahagi dengan nombor negatif kita dapat negatif. Negatif berapa? 12 bahagi 3 kita dapat 4. Dan inilah jawapan dia. Y sama dengan 4/3x tolak 4. Okey, yang ketiga. Okey, sekarang dia 15 belakang ni. Kita kena bahagi 15 lah. Negatif 3x tambah 5y sama dengan 15. Semua kita bahagi dengan 15. Jadi, permudahkan ni 1. 15 bagi 3 kita dapat 5. Jadi, kita dapat negatif x per 5 tambah dengan, okey, permudahkan 5 bagi 5, 1, 15 bagi 5, 3. Jadi y per 3 sama dengan 15 bagi 15, kita dapat 1. Okey, yang seterusnya ni pun sama. Kita tulis soalan dulu. Negatif 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey, jadi kita nak y sama dengan mx tambah c. Jadi pindahkan x tu dulu ke kanan. Jadi 5y sama dengan, okey, negatif 3x tu bila pindah dia jadi 3x. Lepas tu tambah dengan 15. Okey, kemudian kita nak y kan, bahagi dengan 5. Semua bahagi dengan 5. Okey, tinggal y sama dengan 3/5x tambah dengan 15 bagi 5 kita dapat 3. Okey, itu sahaja. Senang kan? Okey, cikgu harap semua boleh buat. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.